Sindiket penipuan berbentuk penyamaran panggilan telah lama bertapak di Malaysia sehingga melibatkan kerugian dalam jumlah wang yang besar. Apa itu Macau Scam? Macau Scam didalangi sindiket Taiwan serta China yang menggunakan talian antarabangsa dari Hong Kong juga tempatan. Spoofing ialah teknik di mana pemanggil akan berkomunikasi menggunakan platform Voice over Internet Protocol VoIP bagi membolehkan pemanggil meletakkan sebarang nombor telefon untuk memperdaya penerima bahawa pemanggil adalah dari nombor yang tertera di skrin. Dan siasatan selanjutnya barulah kita dapati bahawa ini adalah satu MO baru, modus operandi yang baru yang menggunakan teknologi ICT, iaitu yang kita namakan sebagai VoIP, iaitu Voice over Internet Protocol, iaitu di mana panggilan ini dibuat melalui internet, platform internet. Dan salah satu yang menarik dengan VoIP ini ialah mereka boleh menukar nombor-nombor yang akan dikeluarkan dalam caller ID mangsa, nombor-nombor yang dicipta sendiri oleh scammer ni. Contohnya kalau mereka nak menyamar menjadi pegawai daripada IPKKN, maka nombor yang akan keluar, yang appear dekat caller ID mangsa akan keluar nombor IPKKN. So itu lebih meyakinkan pihak mangsa bahawa mereka betul-betul menerima panggilan daripada pihak polis. Dan sebenarnya itu adalah nombor palsu yang telah dimasukkan oleh pihak scammer ini melalui teknik VoIP tadi. Because VoIP adalah satu kemudahan platform di mana membenarkan pemanggil ini ataupun yang menggunakan teknologi ini untuk spoof any number, apa juga nombor yang dia nak. Ketika ini, sindiket itu menjadi semakin licik dan menggunakan platform teknologi bagi memudahkan operasi penipuan mereka. Berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia, kebanyakan sasaran sindiket ini di Malaysia adalah golongan pesara dan warga emas yang dikatakan lebih senang menjadi mangsa Macau Scam. Berdasarkan daripada kajian kita buat ni, memang kebelakangan ni banyak mereka yang berumur ni yang menerima panggilan ni dan kemudian tu yang tertipu lah. Sebab saya katakan tadi bahawa mereka akan dapat panggilan daripada nombor yang pelik-pelik. So orang yang seperti yang umur muda di pertengahan ni, dia tahu dah kalau 65 ni bukan daripada Malaysia. 65 ni daripada luar negara, mustahil. Dia pun tak pernah pergi luar negara dan sebagainya lah. Tapi kita yang risau ni, golongan yang tak biasa ni, dia pun tak tahu 65 ni apa code country kan. Daripada pemantauan yang dilakukan JSJK, kebanyakan kes membabitkan mangsa di negara ini didalangi sindiket yang berpusat di luar negara. Manakala sindiket yang beroperasi dalam negara ini membabitkan mangsa di luar negara. So, kebiasaan yang kita buat setakat ini, akhirnya kita dapati IP number, panggilan yang dibuat melalui IP tadi, keluar daripada Malaysia. So, kita punya siasatan ke atas call center ni kebanyakannya terputus di sana. Tapi walau bagaimanapun, kita juga ada teknik-teknik lain lah yang tak boleh saya dedahkan melalui risikan kita sendiri dan juga dari segi lain-lain tindakan yang kita buat. Jelas Kamarudin, salah satu pendekatan yang mampu memutuskan atau melumpuhkan rangkaian penipuan ini adalah dengan kerjasama orang ramai. So ada satu lagi fasa, iaitu fasa yang untuk duit ni. Masalah duit ini, dia ada satu grup lain pula. Sebenarnya grup ini kerja dia hanya untuk mendapatkan mule account. So mule account inilah yang akan digunakan untuk transfer duit daripada mangsa kepada grup ini, dan grup ini akan mengambil duit tersebut dan kemudian tu memberikannya kepada pihak lain lah, pihak yang seterusnya lah. So dia ada fasa-fasa dia dan sebagainya. Dalam kita nak melihat mana nak memberantas ini, kita terpaksa putuskan rantaian ini. Okay? So yang buat panggilan ini satu bab, kita akan kesan dia macam saya sebutkan tadi, kita akan sekat panggilan-panggilan mereka ini. Kerana daripada siasatan kita yang kita buat daripada tahun 2013, 14 dan sebagainya, grup-grup yang buat panggilan ini
biasanya tidak berada dalam negara. Sebab apa kita kata tidak ada berada dalam negara? Sebab apabila kita kesan IP address, alamat yang digunakan masa buat panggilan tersebut, kita dapati alamat ini tak ada dalam negara. Tahun 2020, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah melakukan 2,471 tangkapan dan 1,747 telah dituduh di mahkamah membabitkan jenayah Macau Scam. Untuk maklumatlah, dalam proses penipuan ini, dia tidak hanya pada orang yang buat panggilan saja. Yang panggilan tu hanyalah satu fasa daripada penipuan ini. Jadi penipuan ni sebenarnya dia ada banyak fasa. Fasa pertama, dia buat panggilan. Mereka ni hanya kerja je untuk call center tadi, kerja dia satu je, untuk buat panggilan pada mangsa. Dia bangun pagi pukul 8, dia akan masuk duduk atas meja dia, dia akan buat panggilan lah kepada semua orang daripada nombor-nombor yang ada tu. Nombor-nombor ni kita pernah tangkap dulu, kita dapati rambak daripada nombor 1 sampailah nombor ke 1000. So dia akan buat panggilan satu-satu. Pihak polis kini sedang dalam peringkat cadangan kepada pihak bank untuk mengetatkan lagi proses individu untuk membuka akaun bank. Sebab saya percaya jika kita boleh putuskan rantaian mule account ini, kes scam ni dah tak ada lah dalam Malaysia. Saya percaya kita akan dapat lumpuhkan, kita akan dapat bentras ni. Bukan termasuk Macau scam dia, penipuan pelaburan melalui online, belian dagangan through online. Semua ni adalah titik tolaknya daripada mule account. Kalau tak ada mule account, macam mana nak tipu?